Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya saya minta maaf sangat, dah lebih sebulan saya tak buat video. Banyak idea saya nak buat video dan ada yang telah pun saya rakam tapi masa tak cukup, tambah pula saya pergi holiday apa semua sebelum ni. So benda tu agak merencatkan sedikit lah video yang akan saya naikkan untuk masa akan datang. So kali ni video yang terbaru, kita tak ada cerita pasal EPL, tak ada cerita pasal Euro, tak ada cerita pasal UEFA Champions League, tak ada cerita pasal World Cup. Cuma sekarang ni isunya adalah di kejohanan Piala AFF Suzuki 2021. So kepada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, pada yang lain kita pergi pada next video. Okay, sebelum kita masuk ke poin, sebelum saya terlupa, okay, kat sini saya memintalah kepada sesiapa yang ada contact number ke ataupun yang ada kemahiran bab editing video, bolehlah komen dekat bawah ataupun komen di Facebook Sweet Studio, IG, DM, Twitter kami, ataupun boleh call saya sendiri di nombor yang di bawah ini, iaitu 0162094116. Okey, itu untuk call saja. Kalau untuk WhatsApp 018-203-8560. Dan jangan risau, jika anda sudah masuk ke tim kami akan memberikan sedikit habuan untuk anda dari setiap video yang anda telah buat. Okey, so saya berharap adalah seorang ataupun dua orang, paling kurang pun seorang lah untuk handle bab editing ni. Okey, kita terus kepada topik yang utama, iaitu Harimau Melaya kecundang di Piala AFF Suzuki 2021. Okey, untuk firstnya saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih ke atas khidmat player-player yang datang ke Singapura, coach Tan sendiri dan ke semua skuad Harimau Melaya. Dan terima kasih kerana anda sudah memberi kudrat yang terbaik yang anda ada. Okey, skuad Harimau Melaya datang ke AFF Suzuki ini dengan keadaan yang sangat-sangat kelam kabut dan sangat-sangat berliku. Kalau kita tengok dalam kumpulan B, ada pasukan Vietnam, Indonesia, Malaysia, Laos, Vietnam. Based on prestasi skuad Harimau Melaya pada 2019 pada kelayakan Piala Dunia, iaitu di time tu di Bukit Jalil tak salah saya, pada ketika itu saya boleh katakan yang Malaysia mampu untuk menjulang trofi ini semula kerana local player tempatan campur dengan player kacukan, campur dengan player naturalisasi pada ketika itu adalah Muhammad Sumareh tak salah saya. Sememangnya almost perfect team, perfect gameplay, semuanya perfect. Kita boleh nampak walaupun tewas kat atas Vietnam pada 2019, impak gameplay tu nampak benda tu ada, kesungguhan mereka tu ada. Tetapi pada musim AFF Suzuki 2021 ini, skuad Harimau Melaya datang dengan 24 pemain sahaja berbanding dengan tim-tim lain. Paling sikit yang mereka bawa adalah Filipina dengan 27 pemain. Yang lain semuanya bawa 30 pemain, 28, 29 pemain. So, ini merupakan tindakan yang sangat-sangat berani bagi saya kerana atas beberapa faktor, iaitu wabak COVID-19 belum lagi pulih dan injuri pemain. So, dari 24 pemain itu, 2 pemain disahkan positif COVID-19, iaitu Karul Azhan Khalid, Yan goalkeeper, dan Faizal Halim Miki di bahagian attacking. Dan mereka tidak boleh bermain sehingga ke game menentang Vietnam. Game menentang Vietnam barulah diorang boleh main. Dan selepas itu 2 lagi positif, iaitu Kuan Teng Cheng defender dan Akia Rashid midfielder. Tambah pula dengan 3 injury player, iaitu Junior El Style defender, Aidil Zafwan defender dan Syarul Saad defender. So overall tinggal 17 player sahaja dan FAM target skuad Harimau Melaya ini untuk ke final. Okey, saya tanya dulu lah, anda-anda semua yang warga negara Malaysia khususnya dan pernah bermain bola, adakah itu satu target yang realistik dan logik? Bagi saya, as a personal, saya tak rasa itu adalah target yang realistik dan logik. Itu adalah satu target yang membunuh player-player dan coach terutamanya. Dia ibarat macam 24 pemain tu termasuk dengan coaching staff dibawa ke AFF Suzuki, leher diorang ni ada parang. Kalah, menang. Macam itulah ibaratnya. Okey,
dua game awal Harimau Malaya menang dengan jumlah yang besar, iaitu menentang Kemboja 3-1 dan menentang Laos 4-0. Okey, bagi saya game menentang Kemboja dan Laos ni bukannya satu game yang kuat dan bukanlah saingan yang utama untuk Harimau Malaya, dan kita tak boleh nak ambil kemenangan kedua-dua game ini sebagai kayu ukur untuk mencapai kemenangan menentang Vietnam dan Indonesia, kerana kualiti gameplay Kemboja dan Laos jauh lebih rendah berbandingan Vietnam dan Indonesia. Dan apabila sampainya masa menentang Vietnam dan Indonesia, player Harimau Malaya nampak sedikit keletihan, dan masalah ini sepatutnya tidak terjadi seandainya skuad Harimau Malaya melengkapkan kuota 30 pemain yang diberi itu. Dalam wabak pandemik ini, kita kena sentiasa bersedia dengan apa-apa cabaran, dan salah satu sebab kenapa negara-negara lain yang bertanding dalam AFF Suzuki ini melengkapkan kuota 30 pemain mereka adalah disebabkan mereka sentiasa bersiap sedia seandainya ada player-player mereka positif COVID. So, diorang tak ada nak pening kepala nak convert player-player lain ke role lain. Alright. Dan apabila kita tewas dengan Vietnam 3-0, tapi sebelum masuk point ni saya nak cakap awal dulu. Sebenarnya saya tak expect pun Malaysia Harimau Malaya akan pergi ke final. Daripada pemilihan pemain, saya tak nampak benda tu akan ada satu peluang untuk ke final ataupun semi final. Sebab Indonesia dan Vietnam merupakan saingan yang terkuat dalam kumpulan B, dan saya lebih positif untuk Malaysia seri menentang Vietnam dan menang ke atas Indonesia, tapi keputusannya sebaliknya. Dan kita terus ke poin kita lah. Bila kita tewas dengan Vietnam 3-0, saya tak terkejut kerana kualiti yang ada pada Vietnam jauh lebih baik daripada kualiti yang ada pada skuad Harimau Malaya. Ini bukannya hentam semata-mata, tapi saya bercakap berdasarkan fakta dan realiti semasa. Skuad Naga Emas ataupun Vietnam, kualiti mereka kalau sekarang dah setanding dengan Jepun, Korea, dan apabila game menentang Indonesia, saya mengharapkan something yang bagus, which means 3 mata dalam tangan, kerana skuad Garuda overall mereka kurang pengalaman di dalam peringkat antarabangsa. So, skuad Harimau Malaya perlu memberikan all out untuk game ini. Tetapi perkara lain pula yang jadi, gap yang hampir seminggu sebelum berlangsungnya game ini, sepatutnya player-player dah dalam keadaan fit, dan disebabkan itu skuad Harimau Malaya tewas 4-1. Dan saya puji gol yang dijaringkan oleh Kogi, yang bagi saya memang yang menarik, dan sepatutnya gol itu memberi motivasi dan perkara yang positif untuk skuad Harimau Malaya untuk terus menjaringkan gol. Tetapi malangnya tiada lagi gol selepas itu, dan skuad muda Garuda ini mengambil peluang yang ada itu dengan menjaringkan 3 gol lagi untuk menewaskan skuad Harimau Malaya. Untuk game menentang Vietnam, saya tak ada apa-apa nak ulas, sebab kita boleh tengok kualiti yang diturunkan dan corak permainan yang diletakkan. So, memang saya tak expect pun untuk menang, saya cuma expect untuk seri sahaja. Tetapi sepatutnya bila menentang Indonesia, 3 mata penting kita kena ada dalam tangan, sebab player-player Harimau Malaya ada pengalaman yang banyak di peringkat antarabangsa. So, sepatutnya pengalaman itu digunakan dengan sebaik mungkin. So, apa yang jadi punca kecundangnya Harimau Malaya dalam Piala AFF Suzuki ini? Yang pertama adalah kuota 30 pemain yang diberikan tidak digunakan sebaiknya. Saya tak tahu kenapa ada certain player yang tak dipanggil. Yang pertama, Farizal Malias. Yang kedua, Corbin Ong. Yang ketiga, Matthew Davis. Yang keempat, Azam Azih. Yang kelima, Ben Dragan. Yang keenam, Akram Mainan. 6 ini sahaja yang Mamadou Soumaré lah. Soumaré, Lerindon. Okey, yang tu saya tak tahu kenapa diorang tak dipanggil. Mungkin injury ataupun ada sebab-sebab lain. So, sepatutnya kalau player-player yang core, yang asal ni yang tak ada, Coach Tan Chin Ho kena mencari backup plan yang baru. Okey, paling kurang memang kena lengkapkan 30 kuota pemain itu. Takkanlah tak ada player-player lain selain pada core player ini. Memanglah mutu permainan core player dengan player-player lain tidak sehebat diorang yang player utama, tetapi diorang ada kelebihan yang sedikit itu, dan kadang-kadang kelebihan sedikit itulah boleh membawa kepada kemenangan. Contohnya Kogi merupakan, bagi saya lah, Kogi merupakan player yang underrated, yang orang tak pandang pun dia. Tuk dia buat gol time lawan Laos ke Kemboja for first goal, and then
Dia buat gol, dia buat satu lagi gol time lawan Indonesia. Gol yang menarik, tak ada orang pun expect yang dia boleh buat gol. Dan dia bukannya kaki scoring, walaupun dia duduk di bahagian forward, tapi dia bukan kaki scoring. Dan yang kedua, jadual Liga yang agak kelam kabut dan jadual Piala Malaysia yang sangat cepat dan hampir dengan kejohanan Piala AFF Suzuki ini. Ada orang cakap dekat Twitter lah, dekat Facebook lah, jadual Liga apa semua, jadual Piala Malaysia apa semua ni bukan isu ni. Bagi saya benda tu pun ada menjadi faktor juga untuk player-player. Kerana kalau siapa yang bermain bola, yang pernah main bola dalam tempoh 90 minit yang full game, sehari bukannya waktu yang paling cepat untuk kita berehat. Saya tak setuju benda tu. Itu bukannya waktu cooling time ataupun rest time. Paling kurang minimum 2 hari ataupun 3 hari. Contoh saya ambil Piala Malaysia. Kita menyambut sambutan 100 tahun Piala Malaysia. Tapi kita kena berfikir semula, apa yang penting sekarang ni. Piala Malaysia dilakukan pada bulan 11 dan AFF Suzuki buat bulan 12, dan gap antara perlawanan pertama AFF Suzuki Malaysia menentang Kemboja dan perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT menentang KL City ada 6 hari je. Dekat situ 6 hari ke saya tak ingat, itu 3 hari macam tu sebelum berlepas ke Singapura. Dan sepatutnya dalam tempoh sebulan, kalau tournament bulan 12, dalam tempoh sebulan coach, player-player kena duduk satu tempat, training, cari chemistry, cari gameplay yang terbaik, tactical yang terbaik untuk kejohanan itu. Kalau itu yang ditarget untuk ke final, patutnya benda tu yang dibuat, tetapi jadi lain. So bagi saya as a personal, game Piala Malaysia sepatutnya boleh ditunda dahulu demi kebaikan skuad Harimau Malaya. Itu saja. Kalau MFL dan FAM bekerjasama mencari kata sepakat, yang mana lagi nak utamakan, Piala Malaysia ataupun AFF Suzuki. So, siapa yang nak ditujukan ataupun siapa yang perlu bertanggungjawab atas aksi yang mengecewakan sepanjang AFF Suzuki ini? Yang pertama adalah FAM, yang kedua adalah MFL, dan yang ketiga barulah coaching staff dan player. Bukannya 100% salah coach. Dan bagi saya itu sangat-sangat tidak adil. Coach dan player dah buat sehabis baik dengan menggunakan apa sahaja yang dia ada. FAM, isu dekat FAM ni memang terlalu lama dan terlalu banyak. Dan jujur yang saya cakap, saya agak kecewa bila Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail keluar dari FAM, letak jawatan daripada FAM. Bila dia masuk, saya gembira sebab saya tahu dia boleh buat something dekat FAM dan buat something dekat skuad Harimau Malaya. Tapi bila dia letak jawatan, so agak kecewa dekat situ dan agak sedih jugalah sebab ada orang-orang FAM yang tak berapa nak suka dia kan. Dan yang kedua adalah MFL. MFL adalah satu badan yang menguruskan Liga Super, Liga Premier, Liga Entry, saya Piala Malaysia. So MFL perlu pandang yang mana lebih utama lah, itu saja. Dan yang ketiga barulah coaching staff dan player. Okey, untuk coaching staff dan player ni saya rasa sangatlah tak adil untuk kita semua membuat petition ke ataupun membuat undi ke ataupun buat hashtag Coach Tan Chien Ho out. Sangat tidak adil sebab 2019 kita angkat dia sebagai hero untuk skuad Harimau Malaya. Tactical dia, gameplay dia, semua yang menjadi player yang dipilih, semua yang menjadi dan berkesan. Tapi bila once game dah jatuh teruk dan dia tak dapat player dia, saya tak tahu adakah pemilihan pemain, pemilihan player, adakah ada campur tangan dengan pihak atasan. Kalau ada campur tangan dengan pihak atasan, saya tak boleh nak cakap apa. Sepatutnya kuasa untuk pemilihan pemain, kuasa untuk pemilihan player, semuanya 100% milik coach. Coach yang berhak untuk pilih siapa dan siapa, tu saja. Tapi kalau ada campur tangan, saya tak tahu nak buat apalah. Senang cerita, kalau orang tu ada jiwa bola, ada jiwa semangat bola, benda tu boleh diubah dengan serta-merta. So saya tak naklah ulas panjang-panjang sebab Harimau Malaya pun, Malaysia pun dah tewas dekat aksi dalam kumpulan. So saya cuma harap untuk kelayakan Piala Asia pada hujung 2022, tak salah saya, ke pertengahan 2022 macam tu lah. Saya harap Malaysia dapat buat something lah, Harimau Malaya dapat buat something, dan harap Coach Tan Chien Ho dapat play yang dia nak dan dapat apa yang dia boleh buat. Sebab saya tahu kualiti yang ada pada Coach Tan Chien Ho ni sangat-sangat luar biasa dan beliau merupakan coach yang sangat berbakat. Itu saja. Saya tak sokong mana-mana, saya tak sokong dia sangat, saya tak sokong dia keluar pun apa. Saya tengah-tengah. Ada perkara yang saya tak setuju dengan dia, ada perkara yang saya setuju dengan dia. So
kat sini saya cuma cakap saya suka dengan kata-kata Abang Hafizah Ahmad. Dia kata bila result game itu buruk, kita buat hashtag push keluar, semua keluar, apa semua keluar lah. Tapi bila result anak kita buruk, adakah kita buat hashtag cikgu keluar, cikgu tukar, apa semua? Tak ada kan. So renung-renungkan lah. Dan last sekali saya nak minta, sekali lagi saya minta pada siapa-siapa yang ada kenal mana-mana videographer ataupun yang mana-mana yang ada kemahiran untuk editing video, bolehlah kontak saya di 0166209416 ataupun 0182038560. Boleh call saya di dua-dua nombor itu ataupun boleh chat saja di media sosial kami, Facebook, Twitter, Instagram. Chat saja, insya-Allah saya akan balas dengan secepat mungkin. Okay, so insya-Allah selepas ini akan ada lagi satu lagi video dan saya akan cuba untuk buat video dalam at least 1 bulan adalah satu video ataupun 2 video. So saya harap benda ni akan menjadi. So pada semua, terima kasih sangat sebab menyokong kami dan support saya. Last sekali saya nak cakap kepada mangsa-mangsa Bajir, saya berharap diorang tabahlah dengan segala musibah yang dialami. Dan untuk kita yang tak kena banjir, kalau kita boleh sumbangkan wang kepada mereka, sumbanglah. Kalau tak boleh sumbangkan wang, sumbanglah dengan tenaga. Kalau tak boleh sumbang dengan tenaga, sumbanglah dengan doa. Itu saja. Sebab kita ingat doa adalah senjata bagi orang mukmin, bagi orang Islam. So, sama-samalah kita membantu jiran-jiran kita, ke kawan-kawan kita, ke saudara se-Islam kita ke, ataupun rakyat Malaysia sekalipun, tak kisahlah bangsa apa, agama apa sekalipun, dalam keadaan banjir ini. So, kita berjumpa pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bro Syafiq.